Bosku di mana tim yang sangat-sangat bergantung kepada hero yang boleh melakukan pick off seperti single target lockdown. Ya, tapi saya harus boleh kata Bosco ada peluang untuk memenangi game kita kali ini, terutamanya dengan Logan yang bermain volley. Dia boleh menangkap sesiapa sahaja yang datang, terutamanya kalau Natalia sebentar tadi dapat memberikan visi kepada pemain ini. Dan inilah dia pertarungan kita yang kedua di antara tim Bosco menentang Resurgence, yang mana Resurgence sudah pun mendapatkan game yang pertama menewaskan tim Bosco sebentar tadi. Ya, dan kita masih lagi tidak melihat apa-apa pergerakan yang agresif daripada kedua-dua tim kecuali lah Zaraki yang sudah berjalan mungkin nak mendapatkan buff. Dia berjaya! Dia berjaya untuk mendapatkan buff. Dia cuba untuk mereka diri, akan dibantu oleh Jack. Adakah dia? Yup. Terus sahaja mudah pemain ini melarikan diri. Kemenangan yang besar oleh Zaraki sebentar tadi. Dia tahu tiada retribution, jadi dia terus sahaja meluru ke arah buff tersebut. Zaraki sekarang sedang bertarung dengan Sync yang sedang melarikan diri. Kemenangan untuk pasukan Bosco di awal game yang berjaya untuk ditunjukkan sebentar tadi oleh main ini. Sekali lagi Zaraki bergerak agresif, mudah mencari lagi satu kill dan dia terus balik. Jeb bersiap sedia untuk membantu, tetapi tidak ada seorang pun pemain daripada pasukan Resurgence sudah pun bersiap sedia. Cakaran yang mudah daripada Jason berjaya untuk mendapatkan Sino yang tidak ada Purify. Ya, dan Jason tidak hebat menggunakan Natalia, tetapi Zaraki tidak juga kurangnya. Kita dapat melihat dia membawakan impact yang sangat besar untuk tim Bosco terutamanya di fasa awal game ini. Namun begitu, tim Resurgence memberikan pressure yang sangat tinggi di bahagian bottom lane, akan menjatuhkan turret pada minit yang kedua. Telah pun berjaya diambil dengan begitu baik. Ini akan memberikan Resurgence kawalan map yang dengan lebih baik lagi. Dan Zaraki boleh pergi kepada backline dengan mudah. Namun begitu perlu diingatkan bahawa kebanyakan line up tim Bosco mempunyai damage jarak jauh di sini, terutamanya dengan Valir, di mana Zaraki perlu bekerja seorang diri sahaja di bahagian backline. Jadi dia perlu bermain dengan lebih berhati-hati apabila nak menunjukkan diri. Betul, saya setuju. Zaraki hanya melakukan roaming di sini, memerhatikan pergerakan pemain-pemain lain. Logan hampir terkena Abyssal Arrow yang dikeluarkan sebentar tadi dan pasukan Bosco kehilangan 200 gol dan mereka telah pun kehilangan kawalan di bawah ini. Sekarang dia cuba sekali lagi untuk mencuri buff, tetapi sepertinya pasukan Bosco tidak bersedia untuk buff kedua dicuri. Seharusnya saya rasa mereka boleh pergi ke buff tersebut, tapi mungkin mereka takut untuk bertarung di masa tadi. Dan sekarang ni Little Wonder seperti menjadi target utama kedua-dua tim. Tidak akan diambil oleh tim Bosco. Di sini dilepaskan sahaja kepada tim Resurgence dan lantas tidak ada team fight yang dimulakan. Nampaknya kedua-dua tim ingin bermain dengan lebih berhati-hati di bahagian top lane. Zaraki seperti hanya ingin memberikan harassment sahaja kepada CNC dan KZB. Damage yang agak tinggi dikeluarkan dan Sino tidak berjaya untuk mendapatkan Little Wanderer. Sudah pun 1,000 yang menjarakkan kedua pasukan ini. Hampir terkena Abyssal Arrow sebentar tadi. Betul-betul animationnya tamat di hadapan mukanya Zaraki. Sedikit dibuli di sini. Ya, dan Turtle akan dimulakan oleh tim Resurgence. Dan adakah tim Bosco akan cuba untuk mengambilnya? Adakah ingin mengambil risiko di sini? Logan telah pun sampai. Okey, Last Insanity telah pun digunakan dan Flicker telah pun dibazirkan. Pertarungan akan berbagai hadapan. LY4 sedang mengeluarkan damage, tetapi tidak ada damage yang dikeluarkan oleh pasukan Bosco yang mana agak lewat untuk mereka tiba sana. Cuba untuk melarikan diri di bahagian belakang. Zaraki sedang melarikan diri dengan menggunakan The Hunt. 1 untuk 2 tidaklah begitu berbaloi untuk pasukan daripada tim Bosco. Sepertinya sekali lagi saya harus katakan pasukan Bosco tidak bersedia untuk mengambil team fight tersebut, yang mana Jeb sebentar tadi tank tanpa sebarang sebab. Ya, dan kita melihat bagaimana Resurgence kali ini lebih bersedia untuk menghadapi Natalia. Di mana kita melihat LY4 sentiasa dijaga oleh 2 sehinggalah 3 orang menantikan saat apabila Zaraki ingin memunculkan diri. Ini yang saya kata... sabar sekejap, kita tengok di bahagian bottom lane.
bertukar sedikit untuk menjatuhkan sana kerana pada masa yang sama dia masih lagi ada Inferno untuk menyembuhkan dirinya, hampir sama seperti kelebihan yang ada pada Uranus. Japs terpaksa melarikan diri dan satu lagi turret terpaksa dikorbankan oleh pasukan bosku begitu saja. Masih lagi belum ada respon ataupun saya sebenarnya tak nampak lagi Logan bermain dengan balik. Jadi pasukan Resurgence berjaya untuk melarikan diri daripada Logan sebentar tadi daripada pertarungan yang mereka tidak mahu ambil. Ya, dan saya ingin menyambung semula poin saya di mana hanya Zaraki sahaja yang boleh pergi kepada backline. Jadi apabila Resurgent mengetahui dan juga bersedia untuk menghadapi fakta tersebut, mereka hanyalah perlu menghalang ahli-ahli rakan tim bosku di bahagian hadapan dan hanya menantikan Zaraki untuk cuba melakukan pick off dan kemudian akan memberikan serangan balas. Jadi itu yang kita dapat melihat di mana Zaraki seperti semakin kurang agresif pada masa kini. Fokus diberikan kepada top lane tetapi Sing tidak akan memberikan secara percuma. Dia akan cuba untuk menjatuhkan seorang pemain tetapi niatnya akhirnya terbongkar dan dia terpaksa mengorbankan diri yang mana ada pertukaran turret di bahagian bawah dan juga di bahagian mid lane. Nampaknya pasukan Resurgence mendapatkan kemenangan yang lebih besar berbanding pasukan bosku yang hanya mendapat satu turret sahaja. Adakah berbaloi di sini, wahai Karakuri? Saya rasa sangat tidak berbaloi. Kita melihat Resurgent pada minit yang ke-6 telah pun berjaya menjatuhkan 4 turret milik tim bosku. Ini akan menyukarkan lagi tim bosku untuk melakukan pergerakan selepas ini. Dan semestinya tim bosku semakin lama semakin terperangkap di bahagian base mereka. Ini akan menyebabkan di mana Bruno yang digunakan oleh Lexia sedikit sukar untuk mendapatkan farm di kawasan jungle. Pada masa yang sama harus saya katakan yang mana apabila Natalia tidak boleh keluar daripada base, kalau dulu memang tak ada apa-apa, sekarang ni ada The Hunt, tetapi adakah The Hunt akan dibazirkan untuk mendapatkan pergerakan untuk keluar daripada base sahaja? Too easy for Japs dengan Glorious Pathway untuk mereka diri. Sekali lagi jalan cantik ditutup dan kesemua pemain daripada pasukan bosku harus melarikan diri kerana mereka tidak bersedia dengan pertarungan yang bakal berlaku. Sino ke hadapan untuk mendapatkan Sing tetapi revitalize daripada KZP berjaya untuk mengumpan seorang pemain. Zaraki masih lagi cuba untuk mencari Xbox yang telah pun balik ke base. Satu pertarungan yang tidak sedia untuk diambil oleh pasukan. Hampir sahaja dia berjaya untuk jumpai seorang pemain tadi. Hampir dapat menjuai tapi dapat juga melepaskan diri sebentar tadi. Sinsi dari bahagian top lane, Lexia menimbulkan sedikit damage daripada Jason, namun itu tidak mencukupi untuk melakukan pick off. Dan kita dapat melihat di mana tim bosku semakin lama semakin suka nak melakukan team fight di sini apabila Resurgent telah pun mengetahui strategi yang perlu dilakukan untuk berhadapan dengan line up tim bosku. Sebagai contoh, kita melihat team fight yang baru saja berlaku di mana Zaraki seperti langsung tak dapat nak masuk ke arah Jason ataupun LY4 ataupun apabila dijaga dengan rapi. Pada masa yang sama harus saya katakan adalah lihat sahaja pasukan Resurgence, mereka tidak memaksa mana-mana pertarungan tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka menunggu kesilapan dilakukan sebentar tadi dan LY4 itulah satu fokus yang baik dilakukan sebentar tadi tetapi Logan dan Lexia perlu bayar dengan nyawa mereka sendiri. Zaraki sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri dan dia akan terkorban. Itu adalah 4 lawan 5. Walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan LY4 tetapi kerana perbezaan gol yang sangat ketara, pasukan bosku kehilangan 3 orang pemain sebenarnya sebentar tadi. Ya, tetapi semestinya kill yang sangat penting juga yang telah pun dilakukan oleh tim bosku, memperlahankan farm LY4 sedikit juga, tetapi Lexia terkorban jadi mungkin masih lagi seimbang pada masa kini. Dan kita melihat pada minit yang ke-9 Resurgent masih lagi berada di bahagian hadapan. Daripada segi gol di sini 5,000 berada di bahagian hadapan kawalan map di mana tim bosku berjaya menjatuhkan turret di bahagian bottom lane milik tim Resurgent. Namun begitu itu hanyalah 2 turret yang berjaya dijatuhkan oleh tim bosku. Masih lagi jauh ditinggalkan oleh Resurgent yang telah pun berjaya menjatuhkan 5 turret milik tim bosku. Inilah dia serangan yang mungkin akan menjadi gerakan terakhir yang akan dilakukan oleh pasukan bosku. 4
Bahagian hadapan adalah KZP. Begitu agresif dia masuk ke backline. Oh. Tidak takut langsung kerana dia ada Grok, dia ada Xbox dan Sino berjaya untuk mereka diri, berjaya untuk membazirkan sedikit masa. Lihat bagaimana Sino bertahan dengan agak lama di sini. Tetapi Zaraki telah pun tiba dan kita tahu apabila kehilangan beberapa pemain, masuk di situ Zaraki cuba untuk mencari Jason. Winter Tranquil sempat untuk dibuka, mereka berjaya untuk menjadi shutdown. Lihat sana yang berdiri di tengah-tengah tidak mengambil sebarang damage dan pasukan Bosku berjaya untuk membalas semula. Sino ke hadapan, pering-pering terbang yang dibalik oleh Kerry hampir menjatuhkan seorang pemain dan Jab berjaya untuk pulang kemenangan untuk pasukan Bosku apabila mereka berjaya untuk menangkap 2 orang pemain, dan inilah yang harus dilakukan oleh pasukan Bosku. Kesementara di bahagian luar telah pun dijatuhkan. Ya, sedikit demi sedikit cuba mengejar balik perbezaan gol dan juga level, dan juga cuba memaksa Resurgent untuk melakukan kesilapan. Kita melihat sebentar tadi apabila buff telah pun di-reset, dan kita melihat di mana LY4 memberikan kepentingan lebih tinggi lagi untuk mendapatkan buff di jungle sendiri, di mana tim Bosku telah pun memaksa team fight ke atas tim Resurgent apabila mengetahui tiadanya LY4 untuk mengeluarkan damage. Itu yang menyebabkan tim Bosku boleh mendapatkan kemenangan dalam team fight yang telah pun terjadi sebentar tadi. Sekarang ni di kawasan Turtle, Saya harus katakan team fight yang berlaku sebentar tadi adalah satu team fight yang terbaik yang boleh berlaku di dalam pertarungan itu, yang mana itulah 3 lawan 5. Walaupun sedikit kesukaran, tetapi sedikit demi sedikit Bosku cuba untuk mengejar semula, tetapi jelas Resurgence nampak lebih kukuh, nampak lebih berbahaya, dan saya suka cara KZP bermain dengan Grok. Dinding yang dilakukan oleh Grok sentiasa tepat pada masanya, dan too easy for Jabs. Di atas Glorious Pathway sekali lagi jalan ditutup. Sekali lagi satu demi satu terkorban begitu sahaja, dan nampaknya sekali lagi kesilapan dilakukan oleh Too Easy for Jabs apabila dia berada di bahagian hadapan begitu lama. Dia terlupa ada Grok yang boleh menutup jalan, manakala dia tidak ada sebarang cara untuk melarikan diri. Pertarungan masih lagi berlaku yang mana KZP telah kehilangan nyawa. Logan cuba untuk membalas damage yang tinggi dikeluarkan. Lihat di bahagian belakang backline, Lexia masih lagi melakukan serangan. Sino di bahagian hadapan. Mereka berjaya untuk bazirkan masa, dan Revitalize telah pun digunakan untuk mereka reset semula pertarungan yang berlaku. Mereka pergi ke arah sana. Damage yang dikeluarkan oleh Lexia sangat-sangat tinggi, tetapi Mages berjaya untuk menghidupkan nyawa pemain ini. Lexia cuba untuk pertarungan KZP. Abyssal Arrow di paling tidak mengena, dan pasukan Bosku berjaya untuk mengelak daripada pasukan Resurgent mendapatkan kita punya Lord sebentar tadi. ya, micro play yang sangat cantik ditunjukkan oleh tim Bosku. Mereka mengeluarkan damage hanyalah untuk menarik perhatian Resurgent dan tidak memberikan komitmen yang tinggi untuk melakukan team fight, kerana mereka sememangnya tidak mencukupi damage apabila tiadanya Lexia sebentar tadi, tiadanya Zaraki. Jadi satu pilihan yang sangat baik telah pun dilakukan oleh tim Bosku. Dan sekarang ni tim Resurgent seperti cuba nak mengawal kawasan Lord, tetapi tim Bosku telah pun bersedia dengan lebih awal lagi. Lord akan dipanggil hanyalah untuk mengumpan Resurgent untuk keluar daripada bush dan cuba untuk melakukan. Hampir sekali lagi Too Easy for Jabs hampir tersekat, tetapi Zaraki akan menjadi mangsa yang pertama. Lexia cuba untuk menyempat daripada belakang, Lexia berjaya untuk mencari satu. Sekarang Winter Tranquil telah pun dibuka dan Lexia meluru ke arah Jason, dan Jason telah pun terkorban. 2-1 pertarungan masih lagi berlaku yang mana LY pada bahagian belakang. Serangan telah pun dilakukan dan satu damage yang besar dan burst telah pun dikeluarkan. Sana berjaya untuk tahan dengan vengeance yang besar seperti tadi. Logan perlu berundur, Lexia juga perlu melarikan diri. 3-2 dimenangi oleh pasukan Bosku yang sedang meluru ke hadapan Sino. Jangan hilang immortality kerana pertarungan baru saja bermula. Datang semula LY4 dengan nyawa yang penuh. Satu lagi team fight yang dimenangi oleh pasukan Bosku dengan 1 kill. Ya, dan kita dapat melihat di mana LY4 Logan terlampau ke hadapan untuk mencari LY4. Jadi hilanglah orang kata kemenangan sebentar tadi. Tetapi semakin lama pasukan Bosku semakin menghampiri pasukan Resurgence. Zaraki yang tertangkap sebentar tadi dia masuk ke hadapan. Dia untuk mencari sana, tetapi Zaraki
Ada Emio di situ, bola melantun pada dua orang pemain, tetapi saya kurang pasti apakah yang Zaraki harus lakukan. Pasukan Bosco harus berundur kerana mereka tidak cukup seorang pemain. Mereka tidak ada assassin yang perlu ada di dalam perlawanan mereka kali ini, dan terus pasukan Resurgence meluru ke arah Lord tanpa sebarang masalah. Ya, dengan ketiadaan Zaraki, tiada orang yang boleh memberikan informasi bagaimanakah nyawa Lord pada masa kini. Dan ini akan menyukarkan tim Bosku untuk mencuba mendapatkan Lord. Sino! Ayayay! Ayayay, hampir saja tersitu. Too easy for Jet sampai tiba. Logan cuba untuk mendapatkan Jason. Lihat bagaimana pasukan Resurgence juga bermain dengan berhati-hati. KZP telah kehilangan banyak nyawa. Too easy for Jet milih untuk menggunakan Glorious Pathway untuk masuk ke hadapan LY4. Dengan menggunakan Revitalize, nyawa dipulihkan semula. Zaraki telah pun kembali dan satu pertahanan yang baik ditunjukkan oleh pasukan Bosco. Sekali lagi, Sino melakukan tugasannya mengganggu kawasan backline dan Jason akan bertemu dengan Sino. Everson Trap dibuka, cakaran dibuka untuk melarikan diri. Pasukan Bosco mengejar semula Resurgence. Perlu berhati-hati dengan posisi yang mereka lakukan. Ya, dan perlu diingatkan di mana Zaraki yang menggunakan Natalia semakin lama game berlanjutan semakin kuat. Di mana di masa late game, Zaraki boleh sahaja melakukan split pushing, memecahkan rentak ataupun formasi Resurgence yang melindungi LY4. Jadi ini mungkin boleh menjadi titik comeback untuk tim Bosco. Daripada tadi berjaya melakukan pertahanan demi pertahanan, mengelakkan tim Resurgence untuk mendapatkan Lord. Sino mungkin akan tertangkap menggunakan Consecrate untuk melarikan diri, tapi ada Immortality dan Sino menggunakan Flicker. Berjaya untuk mereka keluar. Sing mungkin akan terkorban di sini. Berjaya untuk cari Lexia. Immortality telah pun digunakan dan Sing akan kehilangan piraga armor sekali lagi. Dan Zaraki tertewas begitu sahaja dan Project juga mengikuti mereka. Hanya Sino saja sekarang mampukah dia bertahan daripada Lord ini dicuri daripada pasukan Bosco. Jason terkena damage dari Lexia yang sedang meluru ke hadapan. Lexia ke belakang, ada Revitalize. Bola telah pun diserang. Lihat Sino ke hadapan, tetapi Lord tidak berjaya untuk dicuri. Lexia sedang meluru ke belakang, berjaya untuk mendapatkan mega kill. Tetapi last insanity tiba daripada Sing dan wipe out. Sebentar tadi Resurgence mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Mereka mendapatkan Lord, mereka mendapatkan wipe out. Tiada orang untuk melakukan pertahanan. Saya tak pasti jika mereka sempat atau tidak untuk menghabiskan game, tetapi Jeb telah pun hidup di sini. Dan ikut kita lihat bagaimana LY4 bermain sebentar tadi. Positioning yang sangat cantik sehingga kan tak dapat nak disentuh oleh tim Bosco, dan semestinya dijaga rapi juga oleh rakan-rakannya seperti Singsi dan juga KZP. Sememangnya bukanlah satu marksman yang mudah nak ditangkap oleh tim Bosco. Easy for Jab. Adakah ini game Zaraki kehilangan nyawa yang agak banyak? Too easy for Jabs juga hampir terkorban. Tetapi minion telah pun dibersihkan dan semua pemain daripada pasukan Bosco telah pun hidup semula. Hanya LY4 sahaja di sini. Sino telah pun ke hadapan, tapi Luminous Lord itu telah pun menjatuhkan turret ini tanpa sebarang masalah, dan Lexia sudah mula online. Lexia menunjukkan satu permainan yang cantik sebentar tadi. Pastinya tekanan adalah sangat tinggi terhadap pemain ini. Lexia dah mempunyai damage yang mencukupi, dan kita tahu di mana Zaraki mempunyai kemampuan untuk melakukan split pushing, dan di mana pada masa kini bagi pendapat saya sedikit suka untuk dia membantu di dalam team fight, kerana hanya dia seorang sahaja yang akan berada di bahagian backline. Apabila dia memunculkan diri akan di burst down oleh Resurgence dengan pantas. Jadi mungkin apa yang boleh dilakukan oleh tim Bosco pada masa kini adalah untuk mengarahkan Zaraki untuk fokus untuk melakukan split pushing sahaja. Resurgence sedang ingin melakukan ambush di sini, telah pun ditemui Jab. Terlampau berbahaya untuk Zaraki keluar sebentar tadi kerana dia nak masuk dalam semak untuk mengaktifkan invisible-nya. Tapi seperti yang saya katakan, apabila anda berada di ruang ini adalah satu masalah yang besar. Lihat bagaimana Zaraki dia cuba untuk masuk ke dalam semak, tapi sedang diperhatikan oleh pemain-pemain lain yang ada. Fokus sedang memberikan kepada top lane, dan sepertinya Zaraki cuba untuk melakukan cut lane. Dia sedang berada di bahagian top lane, manakala pemain-pemain lain mereka fokus pada mid lane. Lexia perlu mendapatkan buff ini secepat mungkin. Dia berjaya, dan itulah satu kemenangan yang besar. Lihat sekali lagi, too easy for Jabs. Hampir tertangkap begitu saja, tetapi sekarang mereka tahu dia tidak ada
sebarang cara untuk mereka diri. Tidak ada flicker untuk main ini. Lexia kehilangan nyawa yang agak banyak. Sino cuba untuk membazirkan masa dan Zaraki sekali lagi menjadi masalah di bahagian belakang. Cuba untuk cut lane sebaik mungkin supaya tidak ada minion yang boleh datang ke arah mereka. Sino pergi ke hadapan. Serangan sedang dilakukan dan lihat bagaimana Zaraki dengan pencaturan beliau. Sino kehilangan nyawa agak banyak. Searing Torrent dan Too Easy for Jab. Jalan sekali lagi ditutup dan Too Easy for Jab membuka Glorious Pathway. Tapi masih lagi ada Immortality untuk hidup semula. Too Easy for Jab akan terkorban. Saya suka bagaimana Grok bermain dengan menggunakan cara permainannya disebabkan dia ada Grok. Dia boleh tutup jalan. Jab sering tertangkap dengan jalan tersebut. Ya, Guardian Barrier yang sentiasa diletakkan posisi yang sangat cantik menyebabkan tim bosku menghadapi masalah sekarang di bahagian bottom lane. Serangan sudah dilakukan di bahagian hadapan. Mereka akan berikan fokus untuk mendapatkan tarik terlebih dahulu. Sync hanya membazirkan masa sahaja. Immortality telah pun digunakan. Tetapi serangan balas yang dilakukan. Ada pertarungan di dua bahagian dan Logan bertarung dengan Sync. Sepertinya mereka akan mendapatkan orang di bahagian backline. Sting akhirnya tertewas dan inilah Lord. Inilah Lord untuk pasukan bosku. Walaupun mereka kehilangan 3 turret, tetapi adakah pasukan bosku akan berikan fokus untuk menjatuhkan Lord ataupun untuk mendapatkan kristal terus? Saya rasa mereka boleh pergi ke Lord terlebih dahulu disebabkan tidak cukup masa untuk mereka mendapatkan kemenangan terus. Ya, dan semestinya Lord ini akan membantu mereka untuk melakukan push dan juga melakukan comeback. Tetapi di bahagian mid kita dapat melihat Zaraki berjaya dapat memecahkan turret. Berjaya membuka pintu tengah pada masa kini. Semakin besar peluang kemenangan untuk tim bosku. Sikit dan okey. Sekarang ni walaupun mereka dapat Lord, kita harus lihat bagaimanakah pasukan ini mampu untuk mengiringi Lord. Itu adalah persoalan utama. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Disebabkan carry boleh saja cut lane dengan carry boleh menjatuhkan Lord dengan begitu mudah. Sky Guardian Angel telah pun diberikan oleh Tuzi for Jab. Dan mungkin untuk tim Resurgent, mereka boleh saja menyediakan pertahanan dengan Lord dengan begitu mudah disebabkan dengan adanya carry. Dan tim bosku pula mungkin boleh melakukan split pushing di sini. Kita dapat melihat di top lane masih lagi ada turret yang kedua, di bottom lane masih lagi ada turret kedua. Cuba membesarkan lagi kawalan map untuk tim bosku supaya mudah Zaraki untuk melakukan split pushing pada bila-bila waktu. Oh, Sino! Damage yang agak tinggi dikeluarkan sebentar tadi. Lord telah pun tiba dan fokus sedang diberikan kepada Lord untuk pasukan Resurgence. Easy for Jet telah pun tiba di bahagian top lane. Damage sedang dikeluarkan kepada KGP yang tepat untuk revitalize. Sino terpaksa melarikan diri dan Sino telah pun terkorban. Logan tu Easy for Jet semuanya berundur. Sekali lagi jalan hampir ditutup untuk mereka diri dan Zaraki berikan fokus untuk mendapatkan turret. Jadi sekurang-kurangnya satu gerbang telah pun terbuka untuk pasukan bosku. Tepuk apabila pasukan Resurgence melakukan kesilapan sekali lagi. Ya, sekarang ni seperti yang dikatakan oleh Ekuto, tim bosku hanyalah menantikan Resurgence untuk melakukan kesilapan sekali lagi sahaja. Dan kali ini kita melihat kepada bahagian item, LY4 telah pun menyiapkan kesemua item tanpa kasut di sini. Komplit semuanya. Wow, Jab. Lihat, nampak tak Guardian Barrier tu? Guardian Barrier tu. Dia blok begitu cantik memaksa Jab untuk gunakan flicker. Oh wow, kalau ada MVP pada hari ini, saya harus berikan kepada KZP. Bagaimana Guardian Barrier sentiasa menghalang kuda itu daripada terus melarikan diri, daripada terus berlari. Tetapi ingin saya berikan fokus anda kepada Zaraki yang sudah pun full item. One shot ataupun two shot saja diperlukan untuk dia membunuh Jason ataupun LY4 dengan begitu mudah. Ya, dan semestinya Resurgent perlu mengekalkan formasi di mana mereka sentiasa berada berdekatan dengan LY4 dan juga Jason. Dan seperti yang kita katakan tadi, di mana ini memberikan peluang kepada Zaraki untuk melakukan split pushing ataupun cut lane. Kita lihat bagaimana Zaraki bermain sangat-sangat bagus cut lane daripada tadi, mengawal pergerakan minion bukan sahaja daripada satu lane tetapi kepada ketiga-tiga lane. Ini yang menyebabkan Resurgent begitu suka untuk menghabiskan game. Yep. Jalan tutup sekali lagi. Itu dia. Tanpa henti. Jalan serai ditutup oleh Too Easy for Jab. Dan dia perlu berhati-hati. Itu dia sekarang Sing akan tertangkap. Dia telah menggunakan immortality untuk hidup semula. Dan damage berjaya untuk dikeluarkan di bahagian belakang. Lihat bagaimana Zaraki menjadi masalah untuk mereka
tahan, damage yang dikeluarkan. Belum tamat lagi flicker digunakan oleh Lexia untuk kehadapan, tetapi dia telah menggunakan Wind of Nature dan LY4 yang telah pun berjaya untuk menjatuhkan Lexia. Dan lihat bagaimana pasukan bosku, mereka terus berundur, Zaraki. terus melarikan diri. Mereka tidak ada cara untuk menyelamatkan diri. Zaraki akan masuk mencari LY4, Zaraki. cakaran pelukan, dan itu Zaraki. No! Stun terkena sebelum tadi. Dan Zaraki menjadi satu, menjadi yang kedua. Double kill diambil. Dan sekarang Logan bertolong ke sana dan Sino perlu back untuk mengelakkan minion daripada terus push masa. Kalau MVP untuk Resurgent adalah KZP, MVP untuk Team Bosku adalah Zaraki. Sebentar tadi boleh sahaja Resurgent mendapatkan kemenangan apabila kita melihat Lexia 2EZ4 Jab telah pun dijatuhkan. Namun begitu, Zaraki mengambil peluang apabila melihat nyawa LY4 dan juga Jason setengah sebentar tadi mengetahui bahawa dia mempunyai kemampuan dengan full item dan juga damage yang tinggi untuk bukan sahaja membunuh satu tetapi dua core hero team Resurgent. Dan ini yang menyebabkan game masih lagi akan diteruskan. Begitu sengit perlawanan di antara kedua-dua tim di upper bracket kali ini. Ya, walaupun mereka masih lagi mempunyai 2 nyawa, namun begitu semestinya mereka ingin kekal di upper bracket. Perjalanan yang lebih pendek lagi untuk capai kepada grand final. Zat, saya ingin